Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terlebih dahulu, mari sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita dengan ilmu kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Yang dimuliakan tuan-tuan, yang dimuliakan tuan imam, tuan bilal, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam surah Al-Waqi'ah tuan-tuan, dalam ayat yang ke-50, yang ke-64, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Ini pada ayat yang ke-65, law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau kami kehendaki, sudah tentu kami akan jadikan tanaman itu kering hancur sebelum ia berbuah. Maka dengan itu tinggallah kamu dalam keadaan hairan dan menyesal. Ini dalam surah Waqi'ah, tuan-tuan. Saya ulang sekali ya. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Kemudian pada ayat yang ke-65, law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau kami kehendaki, sudah tentu kami akan jadikan tanaman itu kering hancur sebelum ia berbuah. Maka dengan itu tinggallah kamu dalam keadaan hairan dan menyesal. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, ada sebahagian daripada kita tuan-tuan mengamalkan surah Waqi'ah. Dia baca setiap malam ataupun dia baca setiap pagi. Tujuannya nak murah rezeki. Biasa dengar tuan-tuan dengar kalau kita amalkan surah Waqi'ah malam, malam kita baca Waqi'ah ataupun kita baca pagi, maka bertujuan bacaan itu untuk murah rezeki. Tetapi tuan-tuan, sebahagian daripada kita membaca sahaja. Kita membaca sahaja, kita baca surah Waqi'ah pagi, kita baca surah Waqi'ah bagi tujuan untuk kaya. Ada sebahagian tuan-tuan mengamalkan solat sunat duha. Setiap pagi mengamalkan solat sunat duha. Tujuannya apa? Murah rezeki. Tujuannya murah rezeki. Baik, dalam sunat duha tuan-tuan, apa yang kita baca, walaupun tiada sandaran hadis, ijtihad ulama, menyusun surah yang baca di dalam surah duha. Yang pertama, rakaat yang pertama, dan kalau kita tengok mana-mana buku amalan solat-solat sunat ni tuan-tuan, disarankan untuk membaca pada rakaat pertama surah wasyamsi wa duhaha. Rakaat yang kedua, macam imam baca tadi, rakaat yang kedua surah ad-duha. Ini jadi ada antara amalan tuan-tuan yang berkait dengan rezeki, yang berkait dengan rezeki. Baik, saya nak bawa tuan-tuan pada surah Waqi'ah yang kita baca tadi tuan-tuan. Surah Waqi'ah yang kita baca tadi tuan-tuan, kita baca tuan-tuan tujuan untuk kaya, tujuan untuk murah rezeki tuan-tuan.
Sebenarnya tuan-tuan, kita kena menghayati apa yang terkandung dalam surah ini. Seperti yang saya bacakan tadi tuan-tuan, Allah tanya kepada kita, kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Sebelum itu tuan-tuan, Allah minta kita tanam benih. Kita tanam benih tuan-tuan. Kemudian selepas kita tanam benih tu, Allah nak tanya, yang tumbuhkan tu siapa? Yang tumbuhkan tu Allah. Dan Allah juga menghendaki bila mana pokok itu sudah tumbuh, Allah juga berkehendak kalau Allah ingin hancurkannya sebelum dia berbuah. Kadang-kadang pokok kita dah tumbuh tuan-tuan, dah naik, dah cantik tuan-tuan, tiba-tiba mati, belum sempat berbuah. Belum sempat berbuah. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini tuan-tuan, selain Allah nak beritahu kuasa dia yang menumbuhkannya tuan-tuan, Allah nak ajarkan kita adanya usaha. Adanya usaha. Usaha kita adalah meletak benih tu. Paling mudah lah tu sebenarnya. Benih ni kalau ikut tuan-tuan, kita campak je. Campak je. Tapi bagi mereka yang suka bercucuk tanam ni tuan-tuan, dia akan tanam benih dengan cara yang baik. Itu usaha. Kemudian selepas kita usaha tuan-tuan, itu adalah kerja Allah. Kerana Allah yang menumbuhkannya. Tetapi dalam usaha menumbuhkannya tuan-tuan, kita kena ada siram, kita kena baja, kita kena pagar dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan kejayaan, untuk murah rezeki, untuk kaya tuan-tuan, Allah konsisten dalam Al-Quran minta kita berusaha. Tak ada sesuatu amalan yang membuatkan kita baca hari ini esok kita kaya, tak ada. Tak ada amalan yang membuatkan kita hari ini kita solat sunat duha, esok petang ni kan kita dapat rezeki yang tidak disangka. Allah nak ajar kita tentang usaha dulu. Konsisten tuan-tuan. Dalam Al-Quran tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat yang kelima, ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Itulah mereka orang yang berjaya. Perkataan muflihun ini tuan-tuan diambil daripada perkataan falah. Falah ini tuan-tuan selain bermaksud berjaya, tuan-tuan dimaksud bertani. Bertani. Maksudnya tuan-tuan, kejayaan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ini tuan-tuan adalah kejayaan bagaimana petani berjaya. Petani berjaya ni tuan-tuan, dia kena pilih tanah dulu. Dia nak tanam tanaman dia tuan-tuan, dia nak kena pilih tanah. Saya yakin depan-depan saya ni semua expert dalam bidang bertani. Dan duduk di kawasan sini, banyak tanaman kat sini. Bertani tuan-tuan kena pilih tanah. Tak boleh main ambil tanah saja. Tak boleh main letak. Kita nak tanam pokok pisang, kena pilih tanah dia. Kita nak tanam apa-apa tuan-tuan, semua kena pilih tanah. Kita tak boleh main tanam saja. Kemudian selepas kita tanam, kita cangkul tuan-tuan, kita tanam tuan-tuan, kita kena siram, kita kena baja, kita kena pagar, kita kena beri perhatian setiap hari, kita kena sabar, baru kita dapat hasil yang baik. Kita kena pagar, kita kena sabar, kita kena berikan perhatian. Begitulah dalam Al-Quran tuan-tuan, Allah nak kata nak dapat hidayah. Nak dapat hidayah kena usaha. Kita tak boleh tunggu hidayah datang. Dan berkaitan dengan hidayah pun Allah minta kita usaha. Usaha yang macam petani berusaha. Kita kena cari tempat yang boleh mendapatkan kita ruang-ruang untuk kita dapat hidayah. Kalau kita duduk di kawasan yang tiada masjidnya, jauh daripada masjid, nanti ada kuliahnya, nanti ada solat jemaahnya, bagaimana kita nak menghampiri dengan Allah? Bagaimana kita nak dekatkan diri dengan Allah? Sedangkan majlis-majlis ilmu ini, solat jemaah ini adalah salah satu cara untuk kita dekatkan diri dengan Allah. Dan itu maksudnya tuan-tuan, kalau kita nak cari hidayah tuan-tuan, pilih tanah tadi, pilih tanah yang bersesuaian. Begitu juga dengan kita kena pilih tempat, tempat kita tinggal kita semua dan sebagainya. Yang kemudian tuan-tuan, untuk dapatkan kejayaan ini tuan-tuan, yang dapatkan hudan ini tuan-tuan, kena pagar, kena sabar, dan kita kena pagar daripada diri kita daripada segala kemaksiatan. Agar hudan itu petunjuk yang kita dapat daripada Al-Quran, daripada Allah ini tuan-tuan, terpelihara. Kita kena pagar, kita kena blok diri kita sendiri daripada menghampiri kemaksiatan. Yang kita kena sabar tuan-tuan. Kita kena sabar. Hari ini kita buat, bukan esok kita terus dapat. Kadang-kadang ada tuan-tuan, ini aku dah baca Quran, hati aku tak tenang. Dan ada tuan-tuan, hati aku tak tenang nak baca Quran, tak dapat lagi tenang dia. Allah suruh sabar, baca lagi, belajar lagi.
Itu maksudnya tuan-tuan, Allah nak kata apa-apa saja semuanya ada usaha. Konsisten, semua benda ada usaha. Jadi tuan-tuan, saya nak bawa dengan tuan-tuan pada hari ini apakah kaitan surah Wasyamsi wa duhaha yang kita baca dengan surah Ad-Duha ni dalam solat sunat duha. Yang kita kaitkan solat sunat duha ini dengan rezeki. Yang kita kaitkan dengan rezeki. Jangan tuan-tuan kita buat solat sunat duha, kita buat solat sunat, kita pun balik rumah kita duduk tunggu rezeki. Tak boleh tuan-tuan. Jadi saya nak bawa tuan-tuan kenapa surah ini bersesuaian dibaca dalam solat sunat duha. Yang pertamanya tuan-tuan, surah Wasyamsi wa duhaha. Ada beberapa fakta saya nak kongsikan dengan tuan-tuan berkaitan dengan surah ini. Yang pertamanya, dua-dua surah ini tuan-tuan, Wasyams wa duhaha, Allah bersumpah. Wa duha pun Allah bersumpah. Dua-dua surah ini Allah bersumpah. Yang pertama, Wasyamsi wa duhaha, Allah bersumpah dengan matahari. Tuan-tuan, fakta dalam surah ini, saya nak bagi tuan-tuan fakta dalam surah ini. Allah mulakan dengan sumpah dengan satu objek, satu makhluk yang tuan-tuan lihat, tuan-tuan, tak ada satu kuasa pun yang dapat menghalang cahaya ni. Tuan-tuan, pagi ni tuan-tuan, bila matahari ni nak terbit, tuan-tuan, tak ada siapa kuasa pun dapat menahan dia daripada terbit. Jangan terbit dulu. Dan aku mengantuk lagi ni. Jangan terbit, tak boleh tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan, kita dalam perjalanan tuan-tuan, ataupun kita ada urusan tuan-tuan, matahari pun nak tenggelam, kita tak boleh nak tahan. Jangan tenggelam dulu. Aku perlukan cahaya lagi. Tak boleh tuan-tuan. Matahari ini adalah satu ketentuan Allah yang tak ada satu makhluk pun boleh melawan. Sebenarnya banyak makhluk lagi tuan-tuan, tapi Allah nak bagi satu makhluk dalam surah ini, makhluk yang kita tengok tiap-tiap hari. Bukan kita saja tuan-tuan, nenek kita, atuk kita, tu moyang-moyang kita semua tengok. Aturan alam ini yang tiada siapa dapat menghalang. Dan tak ada siapa tuan-tuan, sama ada menghalang pergerakan dia, menghalang cahayanya. Malam dia tak ada, tiada siapa boleh paksa dia keluar. Matahari keluar, matahari aku gelap. Tak ada siapa tuan-tuan. Tak ada siapa yang boleh menghalang kalau semuanya kata kami belum cukup rehat lagi. Kami belum cukup rehat lagi, matahari jangan terbit lagi. Mengantuk lagi ni, tak cukup tidur lagi. Nak bangun sembahyang subuh ni, mengantuk lagi. Tak boleh tahan dengan. Kita tak boleh tahan. Bahkan Jabatan Mufti pun dia tak boleh ubah-ubah waktu solat tu. Nak keluarkan fatwa, nak lambatkan 8 minit ni, nak kena keluarkan fatwa. Ada perbincangan dulu, ada majlis dulu. Sebab nak tentukan ni. Ni sebab kiraan dulu tak berapa tepat kan. Dia terjejas sedikit. Waktu tempoh yang ni lewat 8 minit ni. Yang keduanya tuan-tuan, dalam surah ini Allah sebut tentang cerita kaum Samud. Cerita kaum Samud. Tuan-tuan faham tuan-tuan, kalau kita faham surah kisah Samud ni, kaum Samud ni, dia kaum yang degil. Kaum yang degil. Jangan disembelih unta tu, disembelihnya juga. Allah larang jangan hampiri, jangan usik-usik unta itu, tapi diusik juga. Merujuk kepada kesalahan mereka ini membawa kepada azab. Atau arti kata lain tuan-tuan, mereka ni diazab bukanlah sebab Allah, tapi sebab kesalahan mereka sendiri. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Sudah dilarang tetapi membuat. Saja tuan-tuan, dalam setiap apa perkara dalam dunia ni tuan-tuan, kesalahan, apa-apa dosa yang berlaku dalam dunia ini tuan-tuan, semuanya atas disebabkan tangan manusia itu sendiri. Nabi Adam alaihi salam tuan-tuan, ketika Allah perintahkan dia jangan hampiri pokok ini, dan dia melakukannya juga, dan ketika dia bertaubat kepada Allah, doanya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia mengaku bahawa dia menzalimi diri dia sendiri. Ini Nabi Adam ajar kita. Dosa dia tu Allah dah larang, dah sebut jangan buat, tapi hasutan syaitan buat juga. Dan bila dia dikeluarkan daripada syurga, dia berdoa, dia bertaubat, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami menzalimi diri kami sendiri.
Ini Nabi Adam ajaran. Jadi apa perbuatan kita tuan-tuan salah ni, bila kita diazab tuan-tuan, adalah sebab kita menzalimi diri kita sendiri. Itu fakta nombor 2. Saya bagi 2 fakta di dalam surah surah Syams. Yang pertama tadi tuan-tuan, matahari. Tak ada satu kuasa pun yang dapat menghalang matahari ni. Tak ada siapa dapat menghalang matahari ni nak keluar cahaya tuan-tuan. Matahari dah keluar dah tuan-tuan. Dah mula terang dah. Tak ada siapa boleh halang. Tak ada siapa boleh halang. Dan tak ada siapa boleh mempercepatkan. Cepat, ini nak cepat sikit. Dan lewat sangat ni. Sekarang subuh tuan-tuan, saya tak pasti kat sini kalau hari Jumaat di tempat saya Jumaat tu tak baca surah As-Sajdah sebab dah lewat sikit orang nak kerja. Sebab kawasan saya tu ramai orang kerja di Kuala Lumpur. Jadi dia orang imam kat situ dia tak baca surah As-Sajdah sebab lewat. Jadi imam pun tak boleh awalkan sikit subuh ini. Imam tak ada kuasa. Cepatkan sikit tak ada. Tiada siapa yang ada kuasa yang dapat menghalang ataupun melawan kuasa Allah ini. Ini yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, bila mana Allah mengazab, itu adalah kezaliman diri kita sendiri. Yang Allah gambarkan dalam surah ini sama. Mudah saja tuan-tuan. Allah tak ambil contoh surah lain ataupun kaum lain. Kaum-kaum yang lain Allah ambil kaum sama je, senang je. Aku perintah jangan usik unta ini, tapi kamu usik dia. Bahkan kamu sembelih dia. Kamu bunuh unta ni. Itu mudah kita nak faham. Sebab dia diazab sebab Allah bagi perintah mudah saja tuan-tuan. Jangan hampiri unta ni. Tapi mereka hampiri juga, mereka kacau juga unta ni, maka mereka diazab. Itu fakta dia tuan-tuan. Kemudian kita lihat dalam surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ni tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan tahu sedikit tentang sebab nuzul dia. Di mana surah Ad-Duha ini surah yang lama. Antara surah yang sebelum tu turun ada satu tempoh lama Nabi tak terima wahyu. Tempoh yang lama, kemudian barulah turun surah Ad-Duha ini. Tuan-tuan, Abu Jahal kan, Abu Lahab dan isteri dia tu, kan Allah sebutkan di dalam surah Al-Masad, dia adalah golongan dimasukkan dalam neraka kan. Ya, isteri dia ni, isteri Abu Lahab ni tuan-tuan, kerja dia tuan-tuan, dia duduk depan rumah Nabi. Kerja dia duduk depan rumah Nabi. Dia tanya, ini wahyu apa? Isteri Abu Lahab ni, dia duduk depan rumah Nabi waktu begini tuan-tuan. Duduk depan rumah Nabi. Nabi keluar saja, ya Muhammad, ini apa wahyu daripada Tuhanmu. Itu kerja dia hari-hari. Tapi dia tak beriman pun tuan-tuan. Dia minta wahyu sebab dia nak mengejek-ngejek Nabi. Itu kerja dia hari-hari. Hari-hari tuan-tuan. Duduk depan rumah, tanya, wahyu ini turun tak? Bila ayah dia, Nabi bacalah. Nabi bacakan wahyu itu. Dan kadang jumpa Nabi kat pasar atau mana-mana, tengah hari ke petang ke, Muhammad, apa ini wahyu daripada Tuhan kau? Ini kerja isteri Abu Lahab ni. Jadi sampai satu hari tuan-tuan, sampai satu hari tu keluar rumah, dia tanya Nabi, Muhammad, ini apa wahyu? Wahyu apa yang turun malam tadi? Nabi kata, tak ada wahyu. Tak ada wahyu. Isteri dia, tak ada wahyu, isteri Abu Lahab. Tak ada, ini tak ada. So petang, dia tunggu petang. Ini ada tak? Tak ada. Rasulullah jawab tak ada. Tak ada wahyu. Esoknya tuan-tuan dia tunggu lagi pagi. Ini ada wahyu. Rasulullah jawab tak ada. Sampai beberapa hari tuan-tuan lakukan ini. Isteri Abu Lahab ni dia kata apa? Aku rasa kau ni buat salah ni Muhammad, sampai Allah tak turunkan wahyu. Itu dia cakap kat Rasulullah. Rasulullah termakan perkataan ini tuan-tuan. Rasulullah dia termakan. Dia rasa ya kot, dah berapa hari wahyu tak turun. Dah berapa hari tak turun ni, ada something aku buat ke ni sampai wahyu tak turun, Jibril tak datang ni. Jadi tuan-tuan, benda ini makin lama makin hari demi hari tuan-tuan, wahyu tak turun-turun. Wahyu tak turun. Sampaikan para sahabat pula mula bercakap. Yang ni tadi isteri Abu Lahab orang kafir. Ini bila dah sampai tuan-tuan, isteri Abu Lahab ni, dia bawalah cerita. Dia bawa cerita kat pasar, kat mana-mana tempat tuan-tuan. Dia kata, ini Rasulullah tak terima wahyu. Aku rasa Rasulullah ni buat salah ni. Rasulullah dia buat benda dosa ni, dia benda buat tak baik ni, sampai Allah tak turun ni. Ataupun Allah cancel nak jadikan dia Nabi.
Ini dia bawa cerita-cerita ni tuan-tuan. Maka para sahabat pun juga termakan cerita ni. Para sahabat duduk membawang tuan-tuan, dia duduk sama-sama ni tuan-tuan, dia kata, dah lama Rasulullah tak baca wahyu untuk kita ni. Yang baca wahyu-wahyu yang telah turun yang sebelum ni, tapi wahyu yang terkini tak ada. Tak ada. Nabi dah lama tak update kita dengan wahyu-wahyu ni, tak ada. Kan? Jadi para sahabat ni pun sama dia cakap, agaknya Rasulullah ada buat salah ni. Para sahabat pun sama cakap. Jadi kata-kata ini tuan-tuan, Rasulullah dengar sampai ke telinga Rasulullah. Jadi Rasulullah ni tuan-tuan, dia pun termakan, dia pun rasa apa yang tak kena dengan aku ni. Nabi pun rasa macam tu. Nabi rasa sedih. Wahyu tak turun. Wahyu ni turun tuan-tuan, Nabi akan mengalami sakit-sakit sendi. Bila wahyu turun ni tuan-tuan, Nabi akan rasa sakit-sakit sendi. Para sahabat gambarkan ketika wahyu diturunkan, Nabi ni berada dalam keadaan pucat. Mukanya merah, berpeluh-peluh. Maknanya tuan-tuan, turun wahyu ni suatu yang berat untuk Nabi. Suatu yang berat. Tetapi bila tak terima wahyu, Nabi rasa sedih. Kita kalau tuan-tuan benda yang sakit tuan-tuan, bila tiba-tiba tak turun, kita rasa rehat lah kan? Tapi Nabi tak. Wahyu turun, Nabi menanti-nantikan. Wahyu ni umpama oksigen bagi Rasulullah. Dan kata para sahabat tuan-tuan, bila wahyu ni tak turun, Nabi seperti sesak nafas. Ya. Jadi Nabi dalam keadaan ni tuan-tuan, berhari-hari ni tuan-tuan, wahyu tak turun, Nabi dalam keadaan sedih. Nabi dalam keadaan sedih. Para sahabat pun mengata dia, para sahabat pun sebut-sebut, orang kafir lagilah, musyrikin Mekah lagilah. Nabi dalam keadaan sedih. Nabi dalam keadaan yang mananya Allah, Jibril tak datang pun. Maka turunlah surah Ad-Duha ini tuan-tuan. Apa kandungan? Saya ringkaskan apa yang terkandung dalam surah Ad-Duha ini tuan-tuan. Dalam surah Ad-Duha ini Allah bersumpah dengan nama Ad-Duha, Wad-Duha. Wa tu demi, wa ni ada maksud dan dalam sumpah ini dia panggil demilah, demi waktu duha. Jadi surah ini tuan-tuan, Allah ingatkan Nabi 3 benda. Dalam surah ini Allah ingatkan Nabi 3 benda. Allah ingatkan ketika kamu yatim, siapa yang aturkan kamu untuk jaga kamu? Tuan-tuan, pada zaman jahiliah tuan-tuan, anak-anak yatim ini dibiarkan tuan-tuan. Anak-anak yatim ini dibiar dan diherdik. Kalau anak yatim tu perempuan tuan-tuan, dia akan diambil oleh lelaki tuan-tuan. Pembesar ni dia akan ambil anak yatim yang perempuan ni, dijadikan isteri. Dia akan jadikan isteri, dikahwin, tetapi dijadikan sebagai hamba. Dikahwin sebagai isteri kan, sebagai pemuas nafsu mereka, dan kemudian diarahkan untuk buat kerja-kerja berat. Ini anak yatim yang dilakukan oleh orang jahiliah. Jadi Nabi SAW, Allah ingatkan balik, ketika kamu yatim itu, siapa yang jaga? Yang jaga tuan-tuan, yang jaganya adalah seorang yang jaga Kaabah ketika itu, Abdul Muttalib, atuk dia yang jaga. Dan ketika Abdul Muttalib ni nak meninggal tuan-tuan, dia tanya anak-anak dia, anak-anak Abdul Muttalib ni, siapa yang akan jaga Muhammad nanti? Siapa yang akan jaga Muhammad nanti? Maka mereka berbincang-bincang. Abu Jahal, Abu Lahab kata, aku nak jaga Muhammad. Abu Lahab nak jaga. Tetapi Abdul Muttalib dia kata, tak boleh, bukan kamu, aku nak Abu Talib yang jaga. Bagaimana Abu Talib jaga Rasulullah? Bagaimana kalau keadaannya Abu Lahab yang jaga Rasulullah? Allah ingatkan Nabi, ketika kamu yatim, siapa yang aturkan kamu ni? Siapa yang aturkan kamu? Siapa yang susunkan kamu jaga ni? Allah nak suruh ingat, akulah yang bertindak ketika itu. Ketika ada ruang-ruang untuk kamu diherdik, dipermainkan, dan untuk dihina, aku letakkan kau pada tempat yang mulia. Dan siapa yang jaga? Penjaga Kaabah. Dan Abdul Muttalib ni penjaga Kaabah. Kemudian ada orang yang berpengaruh, Abu Talib lah jaga. Allah ingatkan. Kemudian Allah ingatkan kepada Rasulullah, ketika kamu dalam keadaan miskin, siapakah yang menjodohkan kamu dengan Khadijah? Tak adalah Allah sebut dalam surah Ad-Duha ni tuan-tuan, ini daripada kitab tafsir. Daripada kitab tafsir. Ketika kamu miskin ini,
kamu dijodohkan dengan Khadijah. Khadijah ni kaya, tuan-tuan. Ya, Rasulullah dapat kerja dengan Khadijah, dapat kerja kan, betul kaya dengan Khadijah, dan kemudian Rasulullah Khadijah ni kaya kan. Allah ingatkan balik, ketika kamu miskin, siapakah yang memberikan kamu rezeki ketika itu? Allah ingatkan. Kemudian Allah ingatkan kan, ketika kamu dalam keadaan kebingungan, kamu dalam keadaan bingung. Nabi dulu, tuan-tuan, dia bingung duduk kat Mekah ni, tuan-tuan, hari-hari tengok benda maksiat, hari-hari tengok benda jahiliah. Dia tengok orang tanam anak, dia tengok orang mabuk kan? Dia tengok orang macam-macam dengan kan? Jadi Nabi bingung, Nabi rasa kusut tengok benda-benda ni. Nabi memencilkan diri. So Allah cakap, ketika kamu dalam keadaan begitu, siapa yang menggerakkan hati kamu pergi ke Gua Hira? Nabi dalam keadaan itu, tuan-tuan, dia memencilkan diri, dia pergi ke Gua Hira. Untuk mendapat apa, tuan-tuan? Untuk dapat cari petunjuk. Nabi bingung. Dia dalam kitab tafsir, dia menggunakan istilah bingung. Kalau kita tengok istilah dalam tu, dol ni sesat, tapi takkanlah Nabi sesat. Tapi dia istilah bingung. Ni kenapa ni berlaku macam ni? Duduk dalam keadaan jahiliah ni. Jadi Allah ingatkan 3 benda ni, tuan-tuan, kepada Nabi SAW, bahawa Allah tak pernah pun lupakan dia. Allah tak pernah kan tinggalkan Rasulullah. Yang dirasakan wahyu tak turun ini tinggal, tapi Allah suruh ingat balik dulu. Allah suruh ingat dulu. Dalam arti kata lain, tuan-tuan, Allah nak minta Rasulullah bersyukur yang dulu tu. Sekarang ni wahyu tak turun, kamu dah rasa kamu ditinggalkan, tetapi yang dulu tu kamu tak ingat. Kamu tu tak ingat yang dulu, yang kamu dalam keadaan miskin, yang kamu dulu dalam keadaan kebingungan, dulu kamu dalam keadaan yatim. Kamu tak ingat ke yang tu? Allah bagi satu surah turun dalam keadaan wahyu lama tak turun, Allah ingatkan Nabi. Ini motivasi bagi Nabi. Ketika Nabi terima wahyu ini, Nabi dah lama ni sesak nafas, tak dapat oksigen ni. Ketika wahyu ini dapat, dia satu kekuatan bagi Nabi. Ya. Jadi tuan-tuan, apa kaitan surah Asy-Syams dengan surah Ad-Duha ini dalam kita baca dalam solat duha ni, dan berkaitan dengan rezeki? Ya. Tuan-tuan lihat, tuan-tuan, dalam surah Asy-Syams tadi kan, matahari. Ya. Allah nak beritahu, tuan-tuan, Allah nak beritahu kita ni miskin ke kaya ke, ketentuan Allah. Kita miskin ke, kita lahir daripada keluarga miskin ke, kita lahir dalam keluarga kaya ke, kita duduk dalam kalangan orang miskin ke, dalam kalangan orang kaya ke, itu ketentuan Allah. Tak ada siapa boleh lawan. Itu Allah nak ingat. Sebab apa, tuan-tuan, biasanya kita ini duduk nak sembahyang solat duha ni, tuan-tuan, kita berada dalam keadaan kesusahan. Kita berada dalam susah tu, baru kita cari Allah tu, baru kita sembahyang solat duha. Kita rasa kesempitan, kita rasa macam tak cukup lagi rezeki kita, maka kita buat solat sunat duha. Kita buat solat sunat duha tu, tuan-tuan, kita baca surah Asy-Syamsi wa duhaha, Allah ingatkan kita, kamu miskin ke, kamu kaya ke, itu ketentuan aku. Tetapi ketika aku ingin memberikan kekayaan, ketika aku ingin memberikan rezeki kepada kamu, sebenarnya kamu yang sendiri yang menghalang diri kamu untuk terima rezeki. Kamu melakukan maksiat, bagaimana aku ingin memberikan kamu rezeki? Itu kaitannya surah Samud dalam surah Asy-Syams ni tadi, tuan-tuan. Sebab menzalimi diri sendiri. Kalau kamu nak kaya, tuan-tuan, lakukan, Allah sebut, kalau kamu nak kaya, lakukan tindakan-tindakan yang boleh membuatkan kamu kaya. Bekerja, keluar bekerja. Tapi kalau kamu duduk diam, kamu bermalas-malasan, maka kemiskinan akan menghampiri kamu. Sebab itu dikatakan perbuatan kamu ini akan mengundangkan azab lah. Kalau kamu ni duduk miskin ini, bukan sebabkan orang lain, tapi sebab diri kamu sendiri. Sebab diri kamu sendiri. So dalam surah Asy-Syams ni, tuan-tuan, Allah ingatkan ke kita, kamu miskin ke, kamu kaya ke, itu ketentuan Allah. Tetapi ketika aku ingin memberi rezeki kepada kamu, diri kamu sendiri itu yang membuatkan rezeki itu tak sampai. Dalam surah Al-Mulk, tuan-tuan, Allah sebut in amsaka rizqah. Allah halang, tuan-tuan, rezeki kita. Sebenarnya kita ada rezeki, tapi Allah halang. Allah halang rezeki kita sebab ada perbuatan yang kita buat.
Seperti contohnya kita melakukan kemaksiatan, tuan-tuan. Allah tak benarkan rezeki itu pergi kepada kita. Allah halang. Ketika kita bertaubat, tuan-tuan, maka Allah akan tarik halangan itu, maka rezeki akan turun. Itu yang bila kita bertaubat, tuan-tuan, kita beristighfar, itu yang rezeki turun melimpah ruah. Sebab sebelum tu kita punya rezeki ditahan. Rezeki kita ditahan, tuan-tuan, sebab ada kemaksiatan yang kita buat. Ada perbuatan yang tak betul kita buat. Ketika itu rezeki itu ditahan. Dalam surah Al-Mulk Allah sebut in amsaka rizqa. Kami tahan rezeki kamu. Ketika kamu bertaubat, ketika kamu beristighfar, Allah tarik balik tahanan itu, tuan-tuan, maka rezeki itu akan turun. Rezeki itu turun, tuan-tuan, itu yang dikatakan mereka yang beristighfar ini, mereka yang bertaubat ini, rezekinya turun melimpah ruah. Kemudian, tuan-tuan, Allah nak ingatkan kita dalam surah Ad-Duha ini. Biasa kita tadi, macam saya sebut tadi, kita sembahyang sunat duha ni sebenarnya sebab kita berasa dalam keadaan kesempitan, dan kita rasa dalam susah hati, kita rasa susah, kan? Ada hutang banyak nak bayar ni semua dan sebagainya, tuan-tuan. Maka kita pun solat sunat duha. Allah ingatkan kita seperti mana Allah ingatkan Rasulullah, bersyukur. Bersyukur. Ketika ni, sekarang ini kamu tak ada, sekarang ini rezeki kamu ditahan. Tetapi ingat rezeki kamu yang sebelum ini. Ingat rezeki-rezeki kamu ataupun apa yang aku berikan kamu sebelum ini. Aku dah bagi kamu banyak dah. Ketika kamu berada dalam keadaan kesempitan, barulah kamu cari aku. Aku nak suruh Allah nak ajar kita bersyukur. Jadi, tuan-tuan, solat sunat duha ini, selepas kita buat solat ni, tuan-tuan, ada tindakan. Dan kita tak boleh lepas solat sunat duha kita duduk rumah, kita baca surat khabar, kita tunggu rezeki yang tak disangka-sangka. Tak boleh, tuan-tuan. Kita kena ada usaha. Kita kena ada usaha, kita ada tindakan. Tindakan apa, tuan-tuan? Tindakan yang saya kongsikan tadi, 3 benda. Yang pertama tadi tu, kita kena ingat bahawa ketentuan Allah, sama ada kita ni miskin ke, kita kaya ke, kita punya pendapatan banyak ni ke, banyak tu ke, itu semua ketentuan Allah. Kita tak boleh nak halang. Yang keduanya, tuan-tuan, kalau kita ni nak kaya, tuan-tuan, bertindaklah untuk menghampiri kekayaan itu. Janganlah kita bertindak menghampiri kemiskinan. Kita kena bertindak, kena bekerja. Kena bekerja. Sebab tu saya sebut di awal tadi, tuan-tuan, Allah konsisten minta kita berusaha untuk dapatkan sesuatu. Tak ada, tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah sebut kamu amal buat ni, esok kamu kaya. Tak ada. Kena ada usaha. Kena ada usaha. Yang ketiganya, tuan-tuan, Allah minta kita bersyukur. Allah minta kita bersyukur. Ingat balik rezeki yang Allah berikan sebelum ini. Sebab apa Allah sebut juga dalam Al-Quran, jika kamu bersyukur, akan tambah lagi nikmat kamu. Akan kami tambah lagi nikmat kamu jika kamu bersyukur. Jadi, tuan-tuan, bila kita baca ni, tuan-tuan, insya-Allah lepas ni kalau kita sembahyang sunat duha, kita baca surah Asy-Syams, kita baca surah Ad-Duha, kita hayati ni. Kita hayati makna dalam surah ini. Sebelum tu, tuan-tuan, boleh tuan-tuan balik, tuan-tuan baca terjemahan balik surah Asy-Syamsi dengan surah Ad-Duha ni, baca terjemahan ni. Kemudian hayati balik. Hayati balik dan kita nikmati surah ini dalam solat sunat duha, tuan-tuan. Solat sunat duha, maka kat situ, tuan-tuan, dia akan memberi kesan kepada solat itu. Kadang-kadang, tuan-tuan, kadang-kadang kita buat saja, tapi kita tak faham pun apa yang kita buat. Jadi perlahan, tuan-tuan, kita sembahyang solat sunat duha, ada surah yang kita baca dalam tu, maka kita hayati surah itu. Sekarang ni, hari ni saya kongsikan sedikit lah. Sebenarnya ada dalam surah Asy-Syams itu ada lagi beberapa fakta, tapi dia agak panjang sikit uraian, tapi cukup untuk 2 ni saja, tuan-tuan, dalam surah Asy-Syams dengan surah Ad-Duha tu. Surah Ad-Duha, Allah ajarkan kita bersyukur. Allah ajarkan kita bersyukur. Yang kedua, dalam surah Asy-Syams ni ada 2. Kita kena yakin bahawa semua ini ketentuan Allah. Dan inilah qadar Allah. Dan kita kena beriman. Ada rukun iman, qada dan qadar. Dan ini kita kena beriman. Yang kedua, kena bertindak. Kena bertindak, tak boleh duduk diam. Bukannya minta apa, sebenarnya solat duha, sunat duha ni, terus kita duduk diam saja, tunggu rezeki. Tak boleh, tuan-tuan. Hidayah pun tak boleh tunggu, kena usaha, apatah lagi rezeki. Baik, tuan-tuan, sekadar itu sahaja berkaitan dengan 2 surah
kan? Di mana awal tadi pun saya sebut dengan surah Waqiah, dan kalau kita mungkin ada tuan-tuan yang mengamalkan surah Waqiah ni tuan-tuan, hayati makna dalam surah Waqiah itu. Kan? Hayati. Kan? Sebab tuan-tuan ayat Al-Quran ini bukannya kan diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh ulama tuan-tuan, bukan sekadar baca, tapi kena hayati apa makna dalam tu. Kan? Dan seperti kita kan tuan-tuan kena baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Surah Al-Mulk sebelum tidur. Dan sebab apa? Sebab nak selamat daripada azab kubur, nak selamat daripada azab api neraka. Kan? Tetapi kalau kita sekadar baca je tuan-tuan, dia tak jadi. Kita kena faham sikit apa dalam kandungan dia. Saya ambil contoh tuan-tuan dalam surah Al-Mulk. Kan? Ada ayat Allah sebut ketika kamu sedang tidur ini, apa fikiran kamu kalau aku turunkan hujan batu? Ada lagi satu ayat Allah sebut, apa fikiran kamu kalau kamu sedang tidur ini, aku tenggelamkan kamu dalam bumi. Ini dua ayat ini. Dan ada juga dalam surah Al-Mulk di hujungnya ayat yang 30, apa fikiran kamu jika air yang selama kamu nikmati ini aku stopkan, aku tarik. 3 ayat ini saja tuan-tuan. Surah Al-Mulk ada 30. Kita cuba hayati 3 ayat ini saja tuan-tuan sebelum tidur. Dan kita baca terjemahan ni, sebelum tidur kita baca. Ni kita nak tidur ni tuan-tuan, Allah ingatkan kita, ketika kamu nak tidur ni, apa fikiran kamu kalau aku turunkan hujan batu? Apa fikiran kamu kalau aku tenggelamkan kamu dalam bumi? Sebenarnya Allah nak ingatkan kita apa yang kita buat satu hari tadi. Daripada pagi tadi ada tak perbuatan dosa yang kita buat sehingga Allah marah, Allah nak azab kita malam? Itu maksud dia. Allah suruh kita, Allah ingatkan kita pagi tadi, lepas subuh tadi, kan kamu pergi kerja, kamu bermuamalat dengan orang, kamu berurusan dengan orang tadi, ada tak dosa-dosa yang membuatkan kemurkaan Allah sehingga Allah ingatkan kita malam sebelum tidur? Kan? Apa fikiran kamu dengan apa yang kamu buat tadi? Aku nak balas waktu kamu tidur tadi. Itu maksudnya. So Allah juga ingatkan pada dalam surah Al-Mulk ayat 30, Allah ingatkan kita juga, air yang kamu nikmati ini, kalau aku tarik macam mana? Aku stop. Siapa yang boleh bagi kamu air? Sebab apa tuan-tuan? Kita bangun pagi, pertama kita cari air. Kita terjaga pukul 3 ke pukul 4 ke, air kita cari. Dan sama ada nak minum ke, nak pergi bilik air, kita memang air kita cari. Tapi kalau kita bangun-bangun, air tak ada. Air tak ada. Bukan sign potong bekalan air tuan-tuan, tak ada air langsung. Pergilah masjid, air masjid pun tak ada air. Pergi sungai-sungai pun kering. Ini maksudnya. So ayat ini Allah ajar kita, surah Al-Mulk ni Nabi ajar dalam hadis ni, minta kita baca sebelum tidur. Sebab Nabi ajar kita untuk risau sebelum tidur. Risau sebelum tidur tuan-tuan. Risau sebelum tidur, bila kita hayati makna ini, membuatkan kita nak bangun sembahyang tahajud. Kita fikir benda tuan-tuan ni, aku ada dosa seharian ni tadi, kalau aku buat ni Allah nak tenggelam. Kita boleh tidur ke tuan-tuan kalau kita ingat ayat ni? Kita ingat dosa kita yang Allah warning pula, dengan dosa kamu ni aku nak tenggelamkan kamu dalam bumi, dalam keadaan kamu sedang tidur. Maksudnya tak sempat bertaubat. Maknanya tindakan kita kalau kita faham ayat ni tentang kita bangun tahajud, ataupun sekurang-kurangnya kita bangun awal solat subuh. Itu sekurang-kurangnya. Dan tindakan inilah yang sebenarnya menyelamatkan kita daripada azab kubur sebenarnya. Bukan sekadar baca tuan-tuan. Dan kemudian Allah ingatkan kita ada air. Allah ingatkan balik, Allah bagi kita nikmat hari-hari air itu. Allah minta kita bersyukur. So Allah minta kita bertindak bangun sembahyang tahajud, bersyukur dengan nikmat yang aku beri hari-hari itu. Ya, sekadar itu saja tuan-tuan. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.